Assalamualaikum. Okey, untuk video ni kita akan kupas tentang umrah, tentang sa'i sahaja. Kita tak akan cerita tentang bacaan dalam sa'i, tetapi kita akan belajar tentang cara-cara, apa signifikasi dia, apa fadilat dia, semuanya tentang sa'i. Okey, sebab ada ramai yang tanya tentang sa'i, tapi ini baru ada kesempatan kita nak buat tentang sa'i sahaja. Saya harap dengar video ni sampai habis. Semoga ada yang bermanfaat. Kerana sa'i ni adalah yang wajib dalam umrah, rukun umrah. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sa'i ni apa? Sa'i ni adalah 7 kali. Sa'i ni kita lakukan selepas kita bertawaf umrah. Bermakna pertama sekali kita bermikat, kita pakai ihram. Yang kedua kita bertawaf 7 pusingan di Kaabah. Yang ketiga adalah kita bersa'i. Maknanya daripada Safwa ke Marwah, Marwah ke Safwa. Okey, di mana lokasi kita bersa'i ni? Di mana lokasi Safwa dengan Marwah ni? Safwa dan Marwah ni kalau kita daripada Mataf, daripada Kaabah tu, kita akan ada satu lorong laluan memang untuk naik ke Safwa. Okey, kita akan naik satu lorong tu sekejap saja. Naik satu lorong tu, naik dia meninggi ke atas lah. Meninggi ke atas terus nampak kita terus dalam 100 meter lagi, kita dah nampak Bukit Safwa. Bukit Safwa tu dia sebenarnya adalah satu bukit, dahulunya adalah bukit. Sekarang ni bukit tu telah dilicinkan dan kemudiannya orang panggil apa? Dipolish dan dia dicantikkan lah, bermakna dia dicat, dikilatkan. Okey, kalau waktu zaman dulu kebanyakan macam orang Pakistan yang agak India yang agak kita nak panggil apa fandom lah, macam dia suka ketuk-ketuk batu tu dan dia ambil batu daripada Safwa atau Marwah tu bawa balik. Jadi kerajaan Saudi dia dah licinkan tempat tu, bukanlah licin, dia nampak lagi bentuk-bentuk berbatu, tapi dia macam kalau rumah tu kita shellackkan rumah tu kan. Jadi dia nampak licin dan dia dah dipagarkan. Jadi kita memang tak boleh nak mendekati batu tu sangatlah. Dan batu tu dah tak boleh dah nak diketuk, dipahat-pahat, dibawa balik, dah tak boleh. Jadinya macam itulah keadaan batu Safwa dan Marwah. Keadaan dia sama. Okey, dan kemudiannya kita naik aja atas tu kita dah nampak Safwa start. Dia ada tulis dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab lah dekat situ Safwa start. Okey, Safwa start tu bermakna Safwa dah bermula. Kita boleh bermula bersa'i di situ. Okey. Salah satu yang saya perlu ingatkan dekat sini, sebelum kita bersa'i, kebanyakan yang mutawif akan baca doa lah. Baca doa. Dan setiap kali kita pergi daripada kita berjalan dari Safwa ke Marwah, 1. Marwah ke Safwa, 2. Bukannya Safwa, Marwah, balik pada Safwa 1. Itu bukan. Okey. Safwa ke Marwah dikira 1. Marwah ke Safwa dikira 1. Maknanya 2. Okey. Okey, kita perlu 7 kali. Okey. Sebelum tu kita kena berniat, kita nak bersa'i. Kita ada yang baca doa, kalau pergi DIY boleh tengok buku baca doa. Tetapi di mana pun kita baca doa waktu di Bukit Safwa sampai, waktu di Bukit Marwah sampai, pertama sekali ingat baca doa, jangan menghala ke bukit, pandang hala Kaabah. Okey? Pandang hala Kaabah. Jangan hala bukit. Okey, kita tidak berdoa kepada bukit itu. Kita mesti berdoa kepada Allah. Kalau sebab kita berada di tanah haram, kalau di Safwa tu memang boleh nampak Kaabah. Dia ada. Kalau di tingkat yang biasa kita buat tu lah. Okey, kita memang boleh nampak Kaabah. Memang boleh nampak. Jadi pandang ke arah Kaabah dan berdoa di situ. Okey. Berdoa menghala ke situ sebelum mula. Okey, selepas tu. Sekejap saya ambil kertas. Okey, saya harap ilmu yang saya bagi ni bermanfaat lah. Okey, ni ilmu apa? Tools bajet rendah. Okey. Okey, kat sini saya ada tuliskan. Okey, saya lukiskan ini
kita misalkan dengan Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Dekat sini jangan risau, dia ada tulis Safa start. Okey, ini saya andaikan di sini Kaabah. Kita akan naik sedikit, ada laluan, jangan risau. Okey, bermulanya Safa, misalnya kita bermula di sini kita bermula di sini. Okey, berdoa, hala pandang ke Kaabah. Hala pandang ke Kaabah. Okey, kita jalan sini satu. Ini satu. Daripada Bukit Marwah kita balik ke sini. Ini 2. Okey, boleh tak dapat? Okey. Maknanya 1 2 3 4 5 6 7. Habis. Bermakna habis, kita akan habis di Bukit Marwah. Okey? Okey. Kebanyakan pintu memang ada di Bukit Safa, pintu keluar. Kebanyakan rakyat Malaysia kita akan tinggal di kawasan-kawasan di depan, di tower-tower tu, pintu akan berada di sebelah Safa. Kita akan ulang balik jadi 8 kali. Okey, tetapi kalau di Marwah pun ada pintu keluar, boleh cari pintu keluar dan boleh cari jalan balik, tak ada masalah. Okey, yang ini apa? Yang ini saya lukis ni, ini adalah kotak-kotak tempat minum air Zam-Zam. Ada tempat berhenti. Jangan risau. Okey, jalan sini satu. Kat sini dah start lampu hijau. Lampu hijau tak lama, tak banyak. Lampu hijau, orang lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak. Okey, boleh nampak tak? Minta maaf Okey, di sini lampu hijau, berlari-lari anak. Di sini adalah tempat minum air Zam-Zam. Okey, waktu di Marwah, daripada Marwah ke Safa, kat sini pun ada tempat minum air Zam-Zam. Jadi boleh di sini. Okey, di sini apa? Di tengah ni apa? Okey, di tengah ni adalah laluan kerusi roda. Jadi kita takkan bertembung dengan kerusi roda. Dekat sini semua orang yang berjalan kaki. Di sini laluan kerusi roda. Jadi orang yang kerusi roda yang ditolak oleh dia punya porter, okey, dia akan lalu sini. Laju. Safa, Marwah, sama sekejap je dah 7 kali. Yang kita ni akan berpusing sini. Okey, di bahagian ini ada sedikit membukit daripada laluan yang lurus ke bukit, memang sedikit membukit. Jadi kita akan lurus naik Bukit Marwah sikit. Kemudian kita akan berpusing tu turun ke bawah. Maknanya dekat sini kalau kita daripada Safa ni, di sini lurus jalan kaki elok lah. Yang tak sakit lutut tak masalah. Dekat sini akan naik sikit, menaik sikit. Kita nak pusing ke Bukit Marwah ni, kita menurun sikit. Jadi lutut, buku lali memang kena kuat. Sebab itulah ada ramai yang kata perlu atau tidak kasut tawaf, kasut sa'i. Bagi saya untuk sa'i, saya memerlukan kasut. Memerlukan kasut tawaf, kasut sa'i yang ada grip tu. Sebab dia ada menurun bukit dan menaik bukit. Tetapi kalau ada yang tanya saya, okey kalau setakat tawaf sunat, saya pakai ke tidak kasut tawaf? Saya kata saya tak pakai. Saya pakai stokin biasa je daripada hotel tu. Saya pakai stokin dan kasut. Stokin dan slipper tu saya masuk plastik, saya pakai stokin itu saja untuk bertawaf. Itu maksud saya tawaf di mataf di Kaabah. Tapi kalau saya membuat umrah, saya akan memakai kasut tawaf, kasut sa'i kerana inilah bila kita dah tua, 40 lebih, 45 macam tu, kita dah mula sakit lutut, kita nak naik tu, dekat sini ada menaik, nama pun bukit kan, bukit dan menurun bukit tu, menurun sikit, kita perlu ada grip sikit. Jadi kat situ kegunaan kasut tawaf, kasut sa'i. Okey. Yang kedua, tentang solat. Okey. Bila saja kita tahu ada masuk waktu solat, tolong berhenti. Waktu kita bersa'i, tolong berhenti. Ramai akan berhenti. Mereka akan mula bersolat di tepi-tepi ni. Okey, mereka akan memandang ke arah Kaabah lah. Waktu tu, sebab tu saya kata jika kita faham waktu solat di sana, jika kita melakukan umrah dan kita tahu akan masuk waktu solat, tawaf memang perlu ada wuduk. Tetapi sa'i tak perlu ada wuduk. Tetapi jika dah nak masuk waktu, pastikan sebelum kita masuk kawasan sa'i ni, perlu ambil wuduk dulu. Pergilah di bawah eskalator tu ada tempat ambil wuduk. Okey, pergi bawah eskalator, ambil wuduk, baru masuk ke kawasan sa'i. Okey, kita tahu ni lagi 5 minit, lagi 10 minit akan masuk solat fardu ni. Jadi kita kena
Ambil wuduk siap-siap. Semua akan berhenti. Okey. Waktu ni kalau kita solat di laluan Safa Marwah ni bercampur-campur. Tapi kita secara automatik akan tersusun sendirilah lelaki perempuan macam tu. Memanglah bercampur lelaki perempuan tapi sepertinya akan ada susunan tersendiri. Okey. Nanti perempuan akan pergi sini, lelaki akan pergi sini. Masing-masing macam memahami. Keadaan tu memang secara natural, secara tiba-tiba terjadi. Okey. Okey, yang kemudiannya yang saya perlu tekankan dekat sini, apa dia bacaan. Bacaan, untuk bacaan Safa Marwah memang tak ada bacaan yang tetap. Tetapi daripada buku-buku umrah itu boleh bawa. Okey, sebenarnya keadaan tawaf itu adalah sangat sesak. Sesak. Tetapi keadaan sa'i ni tidak terlalu sesak seperti keadaan tawaf. Oleh itu, kalau tawaf kita tak sempat baca, kita takkan sempat nak buka lah sebab keadaan akan sesak, orang akan bertolak-tolak. Tetapi sa'i tidak seperti itu. Sa'i ni memang sesak kalau ramai orang, tetapi kita tetap ada ruang. InsyaAllah kita tetap. Jadi kalau nak buka buku, nak baca, ambil laluan tepi. Ambil laluan tepi, boleh baca. Sampai di Bukit Marwah, kita boleh berhenti baca doa di Bukit Marwah. Sampai di Bukit Safa, pergi tepi sikit, baca buku, baca doa untuk di Bukit Safa. Semua tak ada masalah. Sa'i insya-Allah lebih ringan daripada keadaan tawaf. Ini kita gambarkan dalam keadaan ramai orang. Okey, jadi agak relax sikit. Okey. Dan kalau penat, kita boleh berhenti minum. Tapi berhenti minum ni dia ada dia punya etika lah. Okey, jika kita berjalan ini mesti berniat sa'i ya. Kita mesti berniat sa'i. Saya berniat sa'i dalam umrah. Okey, kita berniat sa'i. Okey, misalnya kita daripada Safa pergi Marwah. Kita jalan dekat sini. Ini dah pusingan ketiga misalnya. Kita ada dekat sini. Kemudiannya kita nak pergi minum ni. Kita nak pergi minum. Kita pergi minum dekat sini. Okey, kita pergi minum dekat sini. Antara sini dengan sini, ini kita tidak berniat untuk sa'i. Kita berniat untuk minum. Jadi pastikan bila habis minum, kita mulakan balik dekat sini. Faham? Okey. Kalau tidak, yang lebih selamat, bila kita tahu kita nak minum, kita dah ambil laluan sini. Laluan sini yang dekat dengan tempat minum, kita ni. Lepas tu kita duduk je. Kat sini ramai orang duduk. Ramai orang kadang-kadang kalau tak ada yang halau, ramailah juga yang berkumpul dekat sini. Dia duduk-duduk sambil minum. Kalau tak ramai orang. Kalau ramai orang, pegawai akan halau. Semua bangun jalan. Okey, kalau tak ramai orang, insya-Allah dekat antara tempat-tempat minum tu ada tempat. Dia tak adalah duduk, ada tempat duduk. Tidak. Tetapi dia duduk di bawah je lah sambil berbual, sambil tengok orang berkerusi roda, macam-macam gelagat. Okey. InsyaAllah santai-santai aja. Tapi ingat, niat mesti niat sa'i. Okey. Sebelum kita habiskan tentang sa'i ni, kita nak tahu fadilat sa'i. Kenapa kita perlu melakukan sa'i? Sa'i ni apa? Sa'i ni adalah apa yang Siti Hajar telah lakukan sewaktu dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia telah ditinggalkan bersama anaknya Nabi Ismail. Okey. Siti Hajar ni selepas melahirkan Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam, dia telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Waktu itu Mekah adalah satu kawasan yang kosong. Satu kawasan kosong. Tetapi dalam keadaan tu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa dia dibawa? Adakah ini kerana perintah Allah? Selepas tu Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Jadi sewaktu dia ditinggalkan dengan sedikit air dan sedikit kurma. Tetapi kerana percaya, kerana ini adalah perintah Allah, jadi Siti Hajar tu berserah kepada Allah. Tetapi apabila bekalan makanan, bekalan air dah habis, maka kerana ialah jiwa seorang ibu kan, anak pun dah lapar kan,
dah menangis Nabi Ismail sallallahu alaihi wasallam, jadi dia pun berlari-lari. Inilah dia apa yang kita lakukan. Berlari-lari dari berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, Marwah ke Safa. Dia berlari-lari kerana dia ternampak air. Seperti ternampak air. Dalam keadaan dia yang sangat naluri keibuan dan kemudian dia merasakan ini adalah perintah Allah. Akhirnya dia sangat berserah kepada Allah. Dia sangat berserah kepada Allah, percaya kepada Allah. Dan pada akhirnya Nabi Ismail yang menangis, ialah budak kan dibaringkan menangis dan hentak-hentak kaki baby kan. Jadi keluarlah daripada kaki dia yang dihentak-hentak tu air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang kita minum hingga sekarang. Jadi itulah dia fadilat bersa'i. Itu masing-masing kalau boleh baca dan fahamkan. Jadi sewaktu kita melakukan sa'i itu orang kata masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati, perasaan berserah kepada Allah. Kenapa kita lakukan sa'i? Kenapa kita lakukan tawaf? Kalau boleh kita baca fadilat dia, signifikasi apa kenapa kita buat ni. Jadi sewaktu kita melakukan ibadah tu kita akan dapat merasakanlah. Okey. Jadi siapa yang pernah lalu di Bukit Safa, Bukit Marwah, yang kita akan lalu ni, yang kita akan buat umrah ni, siapa yang akan lalu? Di situlah dia Siti Hajar pernah lalu, pernah berlari. Di situlah juga kita sedang berjalan ni, kita sedang berlari ni. Okey. Itu saja. Kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah saya akan jawab. Assalamualaikum.